Bismillahirrahmanirrahim. Kisah benar tersontut di pintu Gahan Emas. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, lagi dikasihi Nabi sekalian. Pada petang Jumaat ini saya buat video ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Kerana baik tuan-tuan dan puan semua, saya Nik Kamal, ialah dealer aktif di Public Gold. Saya merupakan dealer di bawah grup G100 Public Gold Network, di bawah bimbingan mentor kami, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, yang merupakan penulis buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat, dan juga penulis buku kepada Misi Bebas Hutang. Tuan Zulkifli Syafi'i merupakan mentor kami lah di Public Gold G100 Network. Tuan-tuan puan sekalian, pada petang Jumaat ini, saya berkongsi, sekadar berkongsi tuan-tuan puan, kisah benar bagaimana yang pernah terjadi pada diri saya suatu ketika dulu. Saya rasa dalam 10-11 tahun dulu tuan-tuan puan, ketika waktu saya tiada ilmu tentang emas tuan-tuan puan sekalian. Baik, dulu tuan-tuan puan semua, saya rasa tuan-tuan puan pasti pernah mendengar satu syarikat pelaburan emas yang dinamakan sebagai, yang mana dia punya pengasasnya famous dengan nama Tok Belagak tuan-tuan semua. Saya rasa mungkin ada yang tuan-tuan puan yang menonton video ini, mungkin ada yang tahu, dan mungkin ada yang pernah terjebak pun dengan pelaburan emas ni suatu ketika dulu. Baik, tuan-tuan sekalian, apabila kita jahil ilmu tentang emas ini, kita ni ialah biasa, kalau saya lah saya ketika dulu, kita rasa sangat memerlukan contohnya duit lah untuk kita ialah menyara kehidupan kita serta nak meneruskan kehidupan kita kan. Tuan-tuan puan-puan semua, semasa itu saya ingat saya baru saja tamat pengajian di universiti, dan saya adalah sedikit simpanan duit, yang mana ketika itu apabila ialah kita baru tamat belajar, dan kita mencari-cari tempat di mana kita boleh untuk bekerja, untuk menyara kehidupan, dan nak kahwin dan sebagainya kan. Dan kita pun terfikir-fikir macam mana nak cari duit dengan cepat kan. Kita nak duit yang banyak, nak cepat, supaya kita boleh nak capailah apa dalam hidup kita ni, tuan-tuan puan semua. Masa tu tuan-tuan puan, selepas tamat belajar universiti, saya mencari-cari, dan saya berjumpa dengan seorang boleh dikatakan sebagai sahabat saya jugalah, yang menawarkan pelan pelaburan emas ini, iaitu melalui caranya macam mana tuan-tuan sekalian, kita investkan duit kita dalam syarikat ini, dan syarikat tersebut, yang ini yang saya ingat, dia akan run kita punya duit tersebut, yang mana dikatakan guna duit kita tu untuk berdagang dalam bentuk emas lah, tuan-tuan puan-puan semua. Dan keuntungan daripada perniagaan emasnya, dia akan bagi kepada pelabur-pelabur yang telah buat investment ini, yang telah invest duit ini. Macam tu tuan-tuan puan-puan semua. Dan saya sangat tertarik dengan tawaran ini, kebetulan pula dengan seorang sahabat saya yang kita percayalah sahabat kan. Maka saya pun invest lah, saya keluarkan sebahagian simpanan saya ketika itu. Saya rasa sebenarnya bagi saya dah amat besar. Kalau tak saya ingat saya dalam 2,800 ke 3,000 macam tu, saya mengeluarkan duit. Yang pada itu, amount 2,800 ke 3,000 ni sangat besar lah bagi saya yang baru sahaja tamat belajar, kita simpan duit dan sebagainya kan. Dan dikatakan apabila kita invest duit ini, akan adalah dia punya keuntungan yang dia akan bagi. Kalau tak salah saya dalam 4 bulan ke 6 bulan sekali macam tu, yang dia akan bagi kepada kita balik. Macam tu tuan-tuan puan semua. Dan ketika itu tuan-tuan, saya tanpa ragu-ragu, dengan percaya kepada sahabat saya tu, saya memberikan duit tersebut, duit sekian banyak itu kepada sahabat saya ini, dan dia telah ambil dia pun telah gunakan duit tersebut seperti mana dikatakannya
untuk operasi pelaburan tersebut lah. Ketika tu saya masih ingat tuan-puan, saya hanya tanda tangan sehelai kertas kalau tak salah saya untuk nak buat proses pelaburan yang dikatakan pelaburan emas itu, tuan-tuan puan semua. Okey, apabila saya menunggu-nunggu kan keuntungan daripada pelaburan emas itu, dalam 4 bulan, 6 bulan, setelah sekian lama menunggu, nampaknya tak masuk-masuk keuntungan tersebut yang dikatakannya. Maka saya pun menghubungilah sahabat saya tersebut kan. Kata sekian-sekian bulan ni kata nak masuk kan, bonus dan sebagainya. Tapi sahabat saya kata nanti dulu. Dia ada technical problem dan sebagainya. Macam itulah seingat saya suatu ketika pada masa itu. Sehinggalah apabila dah lebih setahun tak salah saya tak masuk-masuk keuntungan ni, maka kita mula tertanya-tanya macam mana dengan duit yang telah kita invest tersebut, yang telah kita laburkan, tuan-tuan puan semua. Dan ketika itu juga saya dapat tahu kes pelaburan Tok Belagak ini telah pun telah gempa seluruh negara, dan katanya dan dikatakan ramai sekali yang menceburi bidang pelaburan ini, yang mula terkesan dengan ada yang telah buat loan dan sebagainya untuk join pelaburan emas ini. Maka saya pun bertanyalah sahabat ni kan, macam mana kan, nampak macam tak sedap ni, tak sedap dengar berita ni kan, masalah dan sebagainya. Maka sahabat saya ni kata sebenarnya pelaburan Tok Belagak ini bagus, cumanya dia ada masalah dengan entiti lain. Macam tu tuan-puan. Jadi alasan tersebut menyebabkan kita sebenarnya fikir-fikir balik macam betul kan, maknanya bukan salah syarikat Tok Belagak ni lah, tapi ada entiti lain yang dipersalahkan. Maka saya pun ketika itu tunggulah, tunggu dan sebagainya. Lama kelamaan memang tak ada apa juga, masalah tak selesai, dan akhirnya saya pun mendengar cerita yang kawan saya itu, sahabat saya itu mula diancam, dikenakan pelbagai ugutan dan sebagainya, sebab di bawah dia banyak juga dia uruskan orang-orang yang invest untuk syarikat ni kan, syarikat yang dikatakan syarikat emas tu. Saya pun kita sebagai sahabat kan, kita rasa macam segan jugalah nak desak-desak, tapi disebabkan saya fikir duit simpanan saya tu agak banyak, kita pun ada desak-desak jugalah sahabat kita ni kan. Dan alhamdulillah lah, saya tak pasti duit yang saya dapat kembali duit daripada duit modal saya tu, cuma dia berperingkat. Kalau tak salah saya dapat dalam 1,000 lebih dahulu, kemudian peringkat yang kedua, yang last tu saya dapat balik 1,000 lebih tersebut. Saya pun tak pasti sahabat saya tu adakah dia ambil daripada syarikat syarikat Tok Belagak tu ke, ataupun diusahakan sendiri duit dia untuk nak bayar ganti rugi kepada orang-orang yang join di bawah dia. Saya doakan supaya sahabat saya ni dia dirahmatilah. Mungkin sebab dia pun tidak tahu juga tentang ilmu emas ini. Boleh dikatakan saya dengan dia sama-sama terjerat dalam pelaburan scam emas ini, tuan-tuan puan semua. Dan cumanya alhamdulillah, nasib baiknya saya dapat balik modal yang telah saya laburkan tersebut. Walaupun kita menunggu lama kan, tapi bila dibayar balik tu legalah, kita dapat balik kita punya modal pelaburan tersebut. Tapi saya dapat dengar ada orang-orang yang join pelaburan macam ni, ada yang buat loan, tuan-tuan puan-puan semua, buat loan yang sangat besar, sanggup berhutang dengan bank untuk join skim-skim pelaburan emas seperti ini. Dikatakan sehingga hari ini kan, orang yang buat loan tersebut terpaksa membayar hutang kepada bank. Walhal kan, skim pelaburan tersebut kan, telah pun berkubur sekian lama, tapi dia masih lagi menanggung hutang beban hasil daripada wallahualam lah, mungkin ketiadaan ilmu tentang emas itu sendiri, tuan-tuan puan-puan semua. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, sekadar saya berkongsi ini ialah kesimpulannya, tuan-tuan puan sekalian. Emas ini kan, kalau kita sebagai orang awam, kalau sebagai rakyat marahin ni kan, elakkanlah kita join pelaburan emas yang mana kita join, invest duit tapi tak dapat emas tersebut kan. Tapi digunakan duit itu untuk diperdagangkan dan dikatakan untuk nak dapatkan dividen, bonus, keuntungan dan sebagainya. Ini sangat bahaya, tuan-tuan puan sekalian, apabila kita join skim-skim pelaburan emas seperti ini.
Kan? Sebaiknya tuan-tuan sekalian, kalau emas ini paling mudah dan paling senang kita nak faham konsepnya tuan-tuan sekalian. Emas ini ialah bertujuan untuk kita, pada saya kan, sebagai orang awam, orang biasa kan, juga sebagai seorang pembimbing emas, saya belajar dengan buku Wang Emas Tuan Zulkifli Syafi'i ini. Kalau kita tak ada ilmu yang tinggi tentang emas ni kan, baiklah kita menggunakan emas ini untuk simpanan semata-mata. Untuk simpanan semata-mata. Okay? Bukannya kita join skim pelaburan emas yang mana digunakan duit kita tu untuk tujuan bisnes dan sebagainya. Itu sangat bahaya tuan-tuan sekalian. So kalau kita beli emas, biar kita betul-betul dapat emas tuan-tuan sekalian. Okay? Dan jadi contohnya tuan-tuan sekalian, seperti mana contoh ni, 1 dinar emas di tangan saya ni. Okay, tuan-tuan sekalian. 1 dinar emas di public gold. Teman-teman, kalau kita beli emas ni kan, kita pastikan dapat emas. Bukannya kita beli emas dalam bentuk yang kita pun tak pasti adakah ada emas fizikal tu. Macam pengalaman saya tadi, pengalaman saya 10 tahun dulu kan. Kita ingatkan ialah kalau kita join investment itu, kita boleh dapat duit dan juga dapat emas dan sebagainya kan. Tapi rupa-rupanya sangat bahaya tuan-tuan sekalian. So kita make sure kalau kita nak join, nak beli emas ke dan sebagainya, make sure betul-betul dapat emas seperti ini. Ini 1 dinar tuan-tuan sekalian. Ini contoh gold bar. Ini emas dalam bentuk gold bar. Contohnya tuan-tuan sekalian. Okey, ini. Ini emas dinar emas gold bar. Okey tuan-tuan sekalian. Dan kalau kita nak masuk pelaburan dan sebagainya, macam saya tadi kan, kita tak ada ilmu. Masa tu saya tak terfikir pun macam nak cek sejauh mana kesahihan syarikat ini kan. Siapakah dia punya pengasasnya, background pengasasnya macam mana kan. Ada office ke tak kan. Berapa banyak branch-branch di seluruh Malaysia sebagai contoh. Apakah produk-produk emas yang telah dihasilkannya. Okey tuan-tuan sekalian. Dan ada tak badan-badan lain yang telah mensahihkan dia punya operational dia, macam mana dia beroperasi dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, itu semua kita kena semak sebelum kita nak join sesuatu pelaburan dan sebagainya. Tapi nasihat saya untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian yang menonton video ini kan, untuk emas ini paling mudah kita beli, simpan emas biar betul-betul dapat emas fizikal seperti ini, 1 dinar. Okey tuan-tuan sekalian. Jadi itu kisah yang saya nak share pada petang ini. Cuma saya ada satu lagi kisah yang kedua. Nanti saya akan buat video lain insya-Allah. Okey. Dan tuan-tuan sekalian, untuk memulakan simpanan emas, kalau tuan-tuan puan nak lindungi harta tuan-puan dengan aset seperti emas ini, boleh klik link yang telah saya share di video ini tuan-puan sekalian, insya-Allah. Based on pengalaman saya dan pembacaan buku-buku seperti buku Tuan Zul ini, maka tuan-puan sekalian, insya-Allah kita boleh, insya-Allah saya bersedia untuk guide tuan-puan sekalian supaya dapat untuk mendapatkan emas seperti ini insya-Allah. Okey. Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih di atas perhatian anda semua. Insya-Allah kita jumpa lagi. Okey, bye.